Salam geng, racun kali ni saya ada barang baik. Saya ada phone special lah nak share korang daripada brand iQOO tau. Yang mana iQOO ni, kalau korang tak tahulah, dia memang fokus lebih tu dekat bahagian gaming performance dia tau. 3 bulan lepas kita ada review iQOO 11. Phone tu memang powerful, phone flagship daripada iQOO. Performance tak dinafikan, memang tip top, memang powerful. Pakai Snapdragon 8 Gen 2. Kali ni iQOO release lah smartphone terbaru diorang dalam kelas pertengahan mid-range. Kita ada iQOO Z7. Spek dia boleh tahan lah power juga untuk mid-range ni. Dia pakai chip Qualcomm terbaru untuk kelas pertengahan. Diorang panggil Snapdragon 782G, 120W flash charge, bateri 5000 mAh, ada 120Hz refresh rate, 64MP untuk kamera, siap OIS tau. Total RAM dia pun besar, 20GB, plus ada cooling system untuk pengawalan suhu yang lagi bagus lah dekat sini. So, kalau korang nak tahulah kan apa yang best, apa yang korang pasal phone ni, jom kita mulakan racun sekarang. Kita start dengan prestasi dululah disebabkan phone ni macam korang tahu lah fokus dia dekat gaming. So okey tak kalau korang beli phone ni untuk gaming, power tak power, best tak best. Okey, untuk spek dia dikuasakan dengan chip Snapdragon 782G yang terbaru binaan 6nm daripada TSMC tau. Untuk RAM pula ada 12GB jenis UFS 2.2 yang boleh expand lagi sampai 8GB. So total jadi 20GB lah. Yang mana untuk storage dia pakai UFS 2.2 dan juga ada cooling system yang besar lah untuk ketahanan ataupun pengawalan suhu dia tu. Kalau compare dengan previous chip lah, kita ada Snapdragon 778G. 782G ni ada lebih sikit lah dekat CPU dan juga GPU dia tu. Even masih pakai 3 cluster architecture yang sama macam 778G. Tapi 782G ni ada peningkatan dekat bahagian CPU 10% dan juga GPU 13%. Clock speed dia pun lagi tinggi kalau kita compare dengan Snapdragon 778G ataupun MediaTek Dimensity 1080. Untuk bacaan skor AnTuTu saya dapat hampir 600,000, agak tinggi lah untuk kelas mid-range. Untuk uji kemampuan chip yang ada dekat dalam phone ni, saya cuba main beberapa game dengan setting tinggi. Saya main Apex Legends, saya pakai 2 grafik lah. Saya try normal ultra, lepas tu extreme HD plus very high pula. Saya main pakai Wi-Fi, brightness saya setkan kepada 50%, 120Hz pun saya onkan. Hasil dia saya boleh katakan memang sangat-sangat smooth tau. Bacaan FPS dia sangat stabil, boleh dapat atas 50. Frame drop tu ada tapi agak minimal lah. Biasanya berlaku tu kalau korang tengah jalan macam tu je. Tapi kalau korang tengah war, memang boleh kata bacaan FPS dia, frame rate dia memang sangat-sangat stabil tau. Paling menarik, suhu dia sangat terkawal. 44 minit saya gaming, suhu max cecah 39 degree je dengan penurunan bateri tu sekitar 15%. Next, saya try juga main PUBG Mobile dengan setting grafik smooth extreme 60fps. Yang mana dekat sini bacaan prestasi tu saya boleh katakan memang sangat-sangat sedap, mantap, smooth sama macam Apex Legends tadi. 32 minit saya gaming, bacaan suhu dia tu paling tinggi just 40 degree dengan penurunan bateri sekitar 10% sahaja. Kalau Genshin pula macam mana? Surprisingly, boleh main setting grafik rata kanan highest 60fps. Suhu pun boleh kata memang sangat terkawal tau, tak panas mana. Untuk setting rata kanan ni dalam 15 minit macam tu, suhu cecah 43 degree je. 30 minit saya main, suhu max tertinggi saya dapat sekitar 44 degree dengan penurunan bateri sekitar 13% tau. Tapi untuk kekurangan dia dekat sini, kalau korang pakai setting grafik tertinggi ni kan, memang bacaan frame rate tu tak stabil, tak smooth lah. Saya perasan di main sekitar bawah 40fps, tapi kalau korang tengah wow macam tu, dia boleh drop 30 ke 20fps macam tu lah. Kalau nak lebih smooth main Genshin, nak dapatkan bacaan FPS tu atas 50, saya suggest korang main grafik load 60fps. Tak habis sampai situ, saya still nak try lagi tengok macam mana prestasi dia. Saya cuba main game yang refresh rate tinggi yang boleh maintain atas 100Hz ni. Saya cuba main game Real Racing. Surprisingly memang best gila, memang terasa smooth sebab bacaan FPS dia tu boleh maintain 100Hz ke atas tau. Dan kalau korang tertanya lah macam mana pula untuk grafik game lain ni, korang jangan risau. Untuk Mobile Legends, korang boleh setkan semua setting grafik ultra. Untuk Call of Duty Mobile, very high plus max. Manakala untuk PUBG New State boleh setkan max ultra ataupun 90fps plus light. Features game ni macam biasa lah, sama je macam iQOO 11. Semua features tu ada, banyak benda yang korang boleh customize. Ada e-sport mode, 4D vibration, monster mode, motion control. Cuma kekurangan features dia tu kan, dia tak ada FPS counter untuk korang monitor, plus tak ada bypass charging. Bagi saya, chip yang ada dekat dalam iQOO Z7 ni kan, Snapdragon 782G memang powerful tau, tak ada masalah lah. Even di chip kelas pertengahan, tapi prestasi dia memang mengagumkan lah. Sedap untuk korang gaming, sedap untuk korang buat kerja, nak render 4K ke apa ke memang tak ada masalah. Tak dinafikan, charging laju ni memang penting
penting untuk gamer. Kelebihan iQOO Z7 ni dia support 120W flash charge lah, dan of course charger pun dah include dalam kotak. Masa charging tu saya dapat lebih kurang dalam 27 minit macam tu lah, daripada 0 ke 100%, dengan syarat korang kena onkan dulu mode fast charging dekat dalam setting. Dan kalau korang tertanya kan, panas tak kalau korang charge guna 120W ni? Actually tak panas mana pun, biasa-biasa je. Suhu dia main sekitar 36-37 degree macam tu je. Dia akan panas lah kalau korang charge sambil gaming, tapi saya tak recommend korang buat benda tu, memang sangat bahaya dan banyak keburukan dia. Saya tak pastilah korang perasan ke tak, tapi apa yang saya nampak, biasanya kalau phone-phone yang support fast charging laju ni, pengeluar akan dropkan kapasiti bateri dia jadi dalam 4000 lebih macam tu je tau. Tapi tak dengan iQOO Z7 ni, diorang still bekalkan 5000 mAh bateri. Tapi persoalan dia, bateri dia jimat ke tidak. Setakat ni, untuk penggunaan saya dalam beberapa hari ni, boleh katakan dia punya ketahanan bateri tu agak menarik juga dekat sini, tahan lama juga. Screen on time saya dapat di antara 7 jam lebih ke 8 jam lebih macam tu untuk penggunaan social media, movie, gaming, campur wifi data plus high refresh rate. Mungkin berkatlah hasil gabungan bateri besar, chip baru dan juga teknologi baru. Oh ya, phone ni juga support reverse charging 7.5W, tapi korang kena onkan dulu mode OTG dekat setting. User interface dia pakai Vantage OS 13 yang sama macam Vivo. Of course lah kan, sebab iQOO ni kan sub brand Vivo. UI dia pun just nice lah, animasi pun lancar, features pun banyak, macam-macam benda yang korang boleh customize dari theme sampailah animasi. Untuk jaminan software update ni, tak silap saya lah kan, iQOO ni dia just promise 2 tahun untuk OS dan 3 tahun untuk security update. Dari segi reka dekat sini saya nampak kalau iQOO Z7 ni dia masih ada elemen iQOO 11 lah, yang mana kan design dia tu boleh kata agak simple, minimal, modul kamera besar, curve kanan kiri, finishing jenis matte. Build quality dia bagi saya masih terasa solid even dari material polikarbonat. Berat dia sekitar 201 gram dengan ketebalan sekitar 8.75mm. Beralih ke bahagian sisi kanan frame, dekat sini boleh kata memang sangat clean, tanpa sebarang lubang, butang ke SIM tray memang tak ada. Kalau korang tengok dekat bahagian atas, dekat sini ada mic, lepas tu dia still ada audio jack untuk korang pakai earphone dan juga ada IR blaster. Beralih di bahagian sisi kiri, ada volume rocker, lepas tu ada power button, yang mana untuk demi fingerprint tu di bahagian sisi lah tertanam sekali dekat power button dekat sini dengan kelajuan yang boleh kata agak okey lah, agak laju. Dan terakhir di bahagian bawah korang akan nampak lah ada lubang speaker, dia support stereo speaker, ada port pengejasan, mic dan juga SIM tray menyokong dual SIM tanpa micro SD card tambahan. Anyway, kalau korang tertanya, untuk iQOO Z7 ni dia memang tak ada sebarang pengesahan IP rating lah. Kalau bahagian display ni, ada part yang menarik, ada juga part yang kurang menarik, yang kurang best lah. Kita masuk dekat part best dulu, yang mana dia support 120Hz dengan 3 mode tersedia. Korang boleh adjust lah daripada 60Hz, naik 90 dan juga 120Hz. Kalau korang nak gaming pun bagi saya memang tak ada masalah. Dia punya touch input tu memang sangat responsif, dia support 1200Hz. Next dia juga support HDR10, ada eye protection dengan resolution Full HD+. Dari segi kekurangan pula dekat sini yang korang perlu hadapi, yang mana screen dia tu dia still pakai IPS LCD tau, dia bukan pakai AMOLED. Tapi actually warna yang dihasilkan dekat screen tu masih okey lah, nampak colourful, kontras pun okey, resolution Full HD+ pun boleh kata agak tajam lah untuk size screen. Tapi kan kalau korang dah terbiasa lah dengan AMOLED ni, memang korang akan terasa lah perbezaan dia. Warna hitam kurang pekat, colour kurang tajam dan tak ada always on display. Selain tu screen brightness pun tak cukup terang lah, max 650 nits je. Untuk penggunaan indoor tu okey, no complain. Tapi kalau korang guna untuk outdoor dekat bawah cahaya matahari tu memang terasa kurang selesa lah nak pandang skrin. Terakhir dagu skrin dia lah agak tebal sikit, tapi actually normal lah design macam ni untuk kelas mid range. Depend juga untuk korang lah macam mana kan. Dari segi fotografi ni, macam korang sedia maklum lah, biasanya kalau phone tu fokus lebih dari dekat gaming, kamera ni bukanlah prioriti utama dia. Sama lah nasib ada dekat iQOO Z7 ni, macam korang nampak lah kamera belakang ni ada 2 je. Tapi at least apa yang kita boleh bersyukur dekat sini, dia still bekalkan OIS lah untuk rakam gambar yang lebih stabil tanpa gegaran. Dekat sini untuk kamera utama sekitar 64MP, untuk kamera kedua dekat sini sekitar 2MP. Tak ada ultra wide, tak ada juga telephoto. Features kamera dia pun not bad, ada banyak juga yang dibubur dekat dalam ni. Macam korang nampak lah, ada micro movie ni untuk tambah efek ekstra, ada slow mo, lepas tu ada super moon, pro mode, sport dan juga dual view. Quality dia bagi saya not bad lah, dia punya deep of field bokeh pun nampak kemas, gambar daylight pun terang, HDR pun ok, detail pun ada, gambar low light kurang cahaya, night mode bila korang on ni memang cun, detail pun tajam. Rakaman video dia support 1080p 60fps ataupun 4K 30fps. Untuk selfie hanya 1080p 30fps je. Untuk ultra stabilization ni hanya support dekat resolusi 1080p 60fps. Untuk features tambahan, korang juga akan dapat 5G dekat dalam phone ni. Ada juga NFC, Wi-Fi 6, stereo speaker, lepas tu ada juga lubang audio jack, ada air blaster lagi untuk jadikan phone ni sebagai remote, dan juga ada X-Axis sliding motor dengan vibration yang bagi saya tu memang tak rasa murah, memang strong, sedap lebih korang typing.
Okey, so macam mana? Korang agak-agak lah, cuba korang teka. Berapa agaknya harga Echo Z7 ni? Kalau korang tengok spek yang ditawarkan, lepas tu dia orang juga berbual spek flagship dekat dalam ni. Memang saya rasa lah mungkin atas 1000 macam tu. Tapi jangan risau, korang boleh standby sebab phone yang akan dilancarkan sekitar 10 hari bulan nanti. Dan katanya untuk pembeli terawal tu, siap ada potongan RM100 lah korang boleh cari dekat Shopee dan juga Lazada. Macam biasa, kalau korang suka video ni, jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan juga subscribe. Itu sahaja racun kali ni. Jumpa lagi di racun-racun seterusnya. Assalamualaikum.